Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyil karim وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد, terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita diberi kesempatan, peluang dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Semoga kita dikategorikan di kalangan orang yang melakukan ibadat, yakni berada dalam majlis ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung perbincangan kita dalam tajuk ataupun dalam topik khiyar, salah satu daripada syariat di dalam sistem jual beli, sistem muamalat Islam. Sebagaimana kita sebut tuan-tuan minggu lepas, khiyar ini salah satu tawaran, salah satu syariat yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penjual dan pembeli, sama ada untuk meneruskan jual beli ataupun nak cancel jual beli. Syariat ini, perundangan ini dinamakan khiyar di dalam bahasa muamalat. Dan khiyar kita sebut tuan-tuan ada 3 jenis khiyar di dalam mazhab kita. Yang pertama ialah khiyar majlis. Kita akan settlekan malam ini, akan habiskan malam ini khiyar majlis. Yang keduanya ialah khiyar syarat, dan yang ketiga ialah khiyar aib. Ada 3 jenis sahaja. Kita bincang ini tuan-tuan dari segi ilmiah, walaupun praktikalnya jarang berlaku. Jarang kita memilih khiyar. Biasanya selepas siap jual beli, masing-masing beredar. Kita penjual, pembeli balik, penjual ambil duit, selesai. Tidak ada memilih khiyar. Jarang hari ini tuan-tuan berlaku. Walaupun jarang berlaku, tetapi syariatnya tetap ada. Sebab itu kita teruskan study ataupun belajar modul ini, walaupun agak kurang kita praktik di dalam sistem jual beli. Kita akan sambung malam ini tuan-tuan khiyar majlis. Kita dah tahu khiyar itu umumnya pilihan yang Allah berikan kepada salah seorang daripada penjual atau pembeli, ataupun kedua-dua antara penjual dan pembeli boleh memilih khiyar. Boleh memilih sama ada nak teruskan jual beli ataupun dia nak stop, nak cancel, tak jadi beli ataupun tak jadi jual. Cuma dia berlaku pada 3 tempat ataupun 3 bahagian. Yang pertama, dia berlaku di dalam majlis akad ataupun majlis kontrak yang berlaku di antara penjual dan pembeli. Yang kedua, dia berlaku di dalam akad, bukan dalam majlis, tetapi dalam lafaz akad itu dimasukkan khiyar syarat selama 3 hari. 3 hari ini tuan-tuan, penjual dan pembeli boleh dalam masa 3 hari untuk meneruskan ataupun kira jadi, ataupun boleh mana-mana seorang yang memilih khiyar di dalam lafaz itu, khiyar syarat itu, untuk dia cancel hari yang kedua, hari yang ketiga dia boleh cancel, dia boleh pulang balik.
barang dan ambil duit balik. Tapi kita nak settlekan dulu jual beli ataupun khiyar dalam majlis akad, bukan khiyar syarat 3 hari. Itu sekejap lagi kita akan sambung. Baik, kita ulang sekali lagi tuan-tuan, sebelum kita perenggan yang terakhir kita akan baca, iaitu nak settlekan khiyar syarat, khiyar majlis. Khiyar ini yang pertama dia berlaku dalam majlis akad. Apa makna khiyar majlis tuan-tuan? Pilihan sama ada penjual jadi, kira jadi, ataupun pembeli kira jadi, beli barang itu berlaku bila berlaku dalam majlis akad. Ini dinamakan khiyar majlis. Kita dah sebut sebelum daripada ni, khiyar majlis ini kita kena faham apa makna khiyar, apa makna majlis. Bukan khiyar, khiyar kita dah faham, pilihan untuk nak terus ataupun nak cancel. Tapi majlis itu dia berlaku dalam majlis akad jual beli. Hari ini dalam kitab kita ini penulis ataupun musannif dia nak detailkan suasana di lapangan, di ketika mana kita akad, bagaimana cara nak ukur berlakunya perpisahan. Apabila berlaku perpisahan tuan-tuan, mereka berdua ini tidak lagi di dalam majlis, maka dia tidak ada lagi pilihan. Itu penting untuk kita tahu apa makna majlis. Sebab apa kita nak kena tahu apa makna majlis akad? Kerana selagi mana kita berada dalam majlis akad, selagi itu kedua-dua pihak masih ada peluang sama ada nak terus jadi jual beli itu, ataupun nak stop, cancel, nak duit balik ataupun nak barang balik. Bila berlaku dalam majlis akad, maka kita kena tahu apa makna majlis akad. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan, majlis akad ini merujuk kepada apa? Merujuk kepada tempat di mana mereka berdua, penjual dan pembeli, masih belum berpisah. Tempat itu dinamakan majlis akad menurut mazhab kita. Dia lebih kurang sama 4 mazhab. Takrif majlis akad ini lebih kurang ataupun hampir sama, merujuk kepada tempat apa? Tempat penjual dan pembeli berada selagi mana mereka belum berpisah. Apabila mereka berpisah saja, maka hilang ataupun luput khiyar majlis. Mereka tak boleh lagi nak undur kustan balik, saya nak stop, nak cancel, saya nak pulang balik duit. Tidak dibenarkan. Melainkan ihsan daripada penjual, dia terima balik duit, dia terima balik barang. Dan penjual tuan-tuan, apabila dia tidak ada, dia terlepas ataupun pembeli ini dia terlepas khiyar majlis, maka statusnya hukum mereka berdua ini, kalau pembeli nak minta balik, maka status penjual tak wajib pulang balik. Kalau penjual tak nak bagi balik duit, tak haram kata penjual. Kenapa? Kerana syariat ataupun undang-undangnya telah luput. Khiyar majlis telah habis. Kenapa? Kerana mereka berpisah daripada majlis. Bila mula kira mereka keluar majlis, ini yang kita nak bincang malam ni. Mula kira bila? Secara umumnya tuan-tuan, apabila mereka berpaling dengan niat mereka nak keluar. Kalau berpaling masih lagi dalam majlis, dalam kedai, mereka berpaling kerana nak cari barang lain, itu tidak dikira berpisah. Walaupun jarak di antara penjual dengan pembeli lebih daripada 3 hasta, lebih daripada 3 meter dan sebagainya, tak apa, masih lagi dikira majlis, kerana dia masih lagi berada, penjual dan pembeli dalam tempat yang sama. Mereka berpaling itu bukan tujuan untuk balik, bukan tujuan untuk berpisah, tapi untuk tujuan mencari barang. Dan satu lagi tuan-tuan, bila mula kira majlis tadi, mula kira berpisah. Kalaulah mula kira berpisah, dia melangkah atau berpaling, melangkah 3 hasta dengan niat dia nak keluar, dia nak berpisah, putus majlis, tak boleh lagi nak claim balik ataupun nak hantar balik barang. Dan mula-mula kira selepas sah akad ijab kabul. Kalau sebelum ijab kabul tak jadi isu tuan-tuan, dia dah ambil barang nombor depan cashier, tiba-tiba ada 2-3 item yang kita tak jadi beli. Boleh ke tidak? Boleh, memang kita tak berlaku akad jual beli lagi.
masih lagi belum ada akad yang sah. Tak kira lagi proses jual beli. Bila dikira tawaran khiyar ini yang kita bincang ini mula akad, maksudnya selepas akad jual beli yang sah. Contoh, kita beli 10 jenis barang, tuan-tuan. Kita pergi pasar raya, pergi supermarket, kita ambil 10 pasaran, 10 jenis item. Kita longgok atas cashier kira 1, 2, 3, 4 sampai 5. Totalnya 10 barang, harga dia contohnya 150. Kemudian berlaku transaksi. Kita bayar dengan 150 dan ada akad. Penjual kata, saya jual lah 10 item ini, harga dia 150. Kita ambil duit 150, bayar, dan lafaz kita, saya beli. Selepas lafaz saya beli, tuan-tuan, maka berlakulah apa dia? Berlaku transaksi ataupun akad yang sah dalam syariat. Selepas saja akad sah, maka ada tawaran. Apa dia tawaran? Tawaran yang nama khiyar. Baru bermula khiyar. Khiyar apa? Khiyar majlis. Kenapa? Kerana kita masih belum berpisah, masih berada depan cashier. Barang masih depan kita. Ketika itu, tuan-tuan, contohnya kita 2 minit kita duduk depan cashier, 2 minit duduk tengok 1 item, 2 item, bagi puas hati. Nak beli ke tak nak beli ni 10 item ni? Masih ada tawaran khiyar. Allah tawarkan kepada kita 10 item ini, nak teruskan jadi, buat balik, ataupun nak cancel 5 item, saya nak 5 saja. Boleh ataupun tidak? Boleh. Kenapa? Kerana masih dalam majlis kontrak, majlis akad. Tak berpisah lagi. Tapi kalau tuan-tuan berpisah saja, walaupun seminit, tak boleh gustan balik, tuntut dengan cashier, saya nak hantar 5 barang. Tak boleh. Tak boleh dengan maksud status hukumnya tak wajib ke atas cashier, ke atas penjual mengulang balik duit. Tapi ihsan, ini cerita lain. Kita cerita ni ada segi undang-undang syarak, tak wajib. Kalau dia tak nak pulang balik, tak boleh kita kata kejamnya cashier. Kenapa tak terima? Saya nak pulang balik. Bukan sebab rosak wajib dia terima. Itu kita akan bincang, dia panggil khiyar aib. Khiyar dengan sebab barang itu rosak. Itu khiyar aib yang ketiga. Melainkan, tuan-tuan, kita akan bincang yang kedua malam ni, khiyar syarat. Ada peluang lagi. Kalau khiyar majlis dah terlepas, ada satu peluang lagi yang dia boleh cancel balik barang ini, pulang balik, iaitu khiyar syarat. 3 hari. Tak sampai 3 hari pun, setengah jam 2 minit saja boleh pulang lah kalau masa 3 hari. Tapi kita nak settle dulu. Yang pertama ni khiyar majlis. Itu dulu, tuan-tuan. Maknanya khiyar majlis kita dah sebut sebelum daripada ni, tuan-tuan. Khiyar majlis dia tidak perlu kepada salah seorang daripada kedua ini. Tak perlu salah seorang ataupun kedua-kedua memilih. Tak perlu. Dia auto. Maksud memilih ni tak perlu dia cakap pada penjual, saya ni kalau tak jadi saya nak hantar. Dalam masa saya berada dalam majlis ni, kalau tak jadi saya nak hantar balik. Tak perlu kita sebut, tak perlu kita pilih. Kenapa? Kerana ini syariat secara auto. Lepas sahaja akad jual beli yang sah, maka ada tawaran ini secara automatik. Yang kena pilih, itu yang kedua kita nak bincang. Khiyar syarat mesti pilih. Siapa nak pilih? Terpulang. Kedua-dua boleh pilih, ataupun salah seorang daripada dua dia boleh pilih. Baik, saya tuan-tuan, itu dia punya view yang kita dah review balik, kita bincang minggu lepas. Baik, kita sambung hari ni. Cara dia nak sebut ukuran bila mula berpisah. Kita dah tahu mula masuk, mula kira bila, mula berpisah bila. Sebab tu, tuan-tuan, kalau kita dah sebut bulan minggu lepas, kalaulah akad kontrak tak jadi, tak sah, maka dia tidak ada tawaran ini. Tak boleh nak claim. Saya masih dalam majlis akad ini, saya boleh tuntut balik barang saya tak jadi beli. Sedangkan akad dia tidak sah, maka tidak ada tawaran ini. Tawaran ini dia berhubung kait dengan akad. Kalau akad sah, maka ada tawaran khiyar. Kalau akad tidak sah, maka dia auto, tidak ada tawaran khiyar. Pastikan induk dasarnya akad jual beli sah, barulah dia akan ada khiyar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, muka surat 3 berapa, tuan-tuan? 17 khiyar dan hukum. Di bawah sekali, jika akad itu dalam rumah besar. Ini cara dia nak cerita bagaimana ukuran berpisahnya, mula kira berpisah.
daripada majlis akad. Tidak ada lagi tawaran, tak boleh claim nak hantar balik barang, ataupun penjual nak minta balik duit, nak minta balik barang, pembeli nak minta balik duit, tak boleh. Kalau selepas daripada berpisah, maka ukuran kita nak tahu, kalau rumah itu besar, kita jual beli dalam rumah, mana tempat dia. Jika akad jual beli itu dalam rumah besar, apabila berpindah ke lain, yakni ke tempat lain atau bilik lain itu, maka berpisahlah namanya. Kalau tempat itu luas, tempat itu besar, kita berpindah sahaja ke tempat lain, 2-3 langkah, 3 hasta, ataupun pindah ke bilik lain, maka dianggap berpisah daripada majlis akad. Tidak ada lagi khiyar majlis. Dan jika dalam rumah yang kecil atau dalam perahu, apabila keluar daripadanya itu, daripada rumah kecil, tempat kecil itu, berpisah namanya. Rumah ataupun kedai, kedai kecil saja, kedai bukan kedai besar, bukan pasar raya, kedai kecil saja, kedai runcit, ataupun mak yang kecil saja, maka keluar daripada pintu dia dianggap berpisah. Berpaling daripada cashier tidak dianggap berpisah lagi, kerana dia dekat 1 meter saja. Berpisah saja, keluar saja daripada tempat itu, kedai yang kecil itu, maka dianggap berpisah daripada majlis akad. Tak boleh bustan balik, minta saya nak hantar 3 barang, tak jadi beli, silap. Isteri saya kirim barang lain, saya beli barang lain, boleh kena hantar. Selepas keluar tak boleh hantar, tapi dalam majlis boleh lagi hantar. Kalau dalam majlis kita nak hantar tapi penjual tak bagi, ini haram ke atas penjual. Sebab tu etika ini tuan-tuan, SOP ini mesti diketahui oleh kedua-dua pihak. Nak mengelakkan haram, penjual dia kena tahu kenapa. Kalaulah hak dia ini hak pengguna, pengguna ada hak khiyar, tiba-tiba dia tutup ruang khiyar, haram ke atas penjual. Contoh tuan-tuan, penjual, pembeli, dia beli 5 barang, tiba-tiba tersilap, tengok WhatsApp balik, isteri pesan lain, dia beli barang lain, dia hantam aja. Tiba-tiba dia pergi kat cashier, dia masih lagi dalam kedai, tak keluar lagi. Dia kata saya nak pulang balik, boleh ke tidak? Ataupun nak tukar, tak jadi isu lah, nak pulang balik. Cashier kata tak boleh dah cik, sebab peraturan kami selepas beli tidak boleh bayar balik. Apa hukum cashier itu? Hukum dia haram ke atas cashier, kerana dia menutup hak pengguna yang Allah beri secara auto. Dia tidak boleh membatalkan khiyar, kerana khiyar ini perundangan ataupun undang-undang syariat yang diberi oleh Allah Ta'ala secara auto tanpa pilih. Yang pilihnya khiyar syarat yang kedua, kita akan bincang malam ini. Baik, itu penting untuk kita tahu. Takut orang nak hantar balik, tiba-tiba kita tutup ruang. Kalau nak hantar balik selepas berpisah, ya, dah keluar daripada pintu, sampai kat kereta dah tu Haji ni, tiba-tiba datang balik, maaf lah, dia kata saya tersilap beli, nak hantar balik, boleh dah? Maka penjual kata tak boleh Tuan Haji, memang bos saya tak bagi. Itu betul, Tuan Haji paksa pun dia berhak untuk tak bagi. Tak haram ke atas penjual dia tak bagi. Kenapa? Kerana hak pengguna telah luput apabila dia keluar daripada majlis akad. Dia tidak ada hak lagi untuk menuntut khiyar majlis yang dah terlepas. Cuma ihsanlah penjual, kalau dia pandai sembah, pandai kecek, tuan kedai bagilah. Itu ihsan saja, dapat pahala ihsan. Pahala ihsan ni dia panggil pahala untuk bantu orang lain, dia panggil iqalah. Kita dah sebut dulu, lepas tawaran khiyar majlis terlepas, khiyar syarat dia tak pilih, khiyar aib tidak ada kerana barang tak rosak, dia tidak boleh, tidak ada ruang untuk dipulang balik barang, melainkan satu sahaja dia boleh guna. Penjual ni boleh menggunakan satu peluang yang Allah beri, peluang terakhir, nama dia iqalah. Iqalah ini besar pahala dia. Iqalah ini dia panggil fasqun bitaradi, cancel secara sukarela, tanpa ruang ataupun peluang ataupun hukum yang disediakan oleh Allah. Memang hukum tidak ada, khiyar syarat dah terlepas, dah tak pilih. Khiyar majlis dah terlepas, khiyar aib memang tidak ada. Hukum memang dah semua, tiga-tiga hukum dah terlepas. Maka ada satu ruang terakhir Allah beri kepada penjual dengan tawaran hebat. Tawaran apa? Tawaran pahala. Nama dia iqalatun. Iqalah ini
Faskun bitaradi. Apa makna faskun bitaradi? Cancel jual beli, terima balik barang yang penjual pembeli nak hantar, kita hantar balik duit secara sukarela. Apa makna secara sukarela? Tanpa ditekam, diperintah oleh syarak. Kalau khiyar air, memang syarak perintah kena hantar balik duit sebab barang kosong. Kalau khiyar syarak, memang itu arahan Allah Ta'ala. Apabila kita pilih khiyar syarak, maka arahan syarak menekan kita penjual supaya memulakan duit balik. Kenapa? Kerana dia memilih syarak 3 hari. Itu penting, tuan-tuan. Baik, settle. Dan jika di tengah 8, ini ukuran ketika di pasar malam. Tengah 8 ni suasana kita di pasar pagi, pasar malam, ataupun tempat-tempat terbuka di padan dan sebagainya. Mana ukuran untuk kita decide, kita tentukan dah berpisah ukurannya. Atau dalam kedai yang besar, apabila berpaling salah seorang daripada penjual atau pembeli, salah seorang daripada 2 orang ini, sama ada penjual berpaling dulu ataupun pembeli berpaling dulu, berjalan sedikit, kira-kira 3 hasta itu. Ini ukuran dia. Kita duduk di pasar pagi, pasar malam, terlepas kita kata saya beli, Tuan Haji, penjual kata saya beli, penjual kata saya jual, pembeli kata saya beli. Maka kita pun berjalan 3 langkah. Berpisah dengan makna berpisah dengan niat nak keluar. 3 langkah dikira, 3 hasta, 3 langkah, 3 hasta. Ukuran 3 hasta ini, tuan-tuan. Ukuran jarak makmum dengan imam. Jarak makmum saf pertama dengan saf kedua. Ini dipanggil 3 hasta. Pendek sahaja 3 hasta, lebih kurang. Kalau langkah kecil 3 langkah. Kalau langkah tuan-tuan besar, selangkah sahaja. Pakai lompat selangkah saja dikira 3 hasta. Baik, apabila tuan-tuan melangkah 3 langkah, maka tak boleh nak bustan balik, undur balik. Saya tak jadi beli buah, nak hantar balik. Maka syariatnya berhak ke atas penjual untuk tidak menerima. Tapi kalau nak menerima iqalah, itu tawaran yang luar, tawaran yang hebat. Allah Ta'ala bagi pahala besar. Maknanya dia kata tak apalah Tuan Haji nak hantar, saya terima. Dia terima tu, tuan-tuan, bukan terima dengan khiyar air, khiyar majlis, bukan khiyar syarat, tak pilih. Dia terima di atas tiket iqalah. Iqalah ini Nabi kata apa? Nabi tawaran Allah Ta'ala, Nabi kata man aqala nas fid dunya, sesiapa yang menggunakan iqalah. Makna iqalah ni yang membantu, memudah urusan orang lain. Dia ni ada kuasa untuk memudahkan urusan orang lain. Orang lain nak hantar balik barang, dia terima. Itu orang minta bantuan ketika terdesak, dikira iqalah, dia bantu. Sesiapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Nabi kata aqalan nas fil akhirah, ataupun dalam riwayat lain dia versi lain, Allah Ta'ala akan mempermudahkan urusan dia. Dalam riwayat lain dia kata aqalan nas fi yaumil akhirah, Allah Ta'ala akan memudahkan urusan kira penhisaban di hari akhirat kelak. Itu antara tawaran kalau kita memudahkan urusan orang lain. Tetapi jika keduanya diam dalam tempat akad itu, dia tak berpisah, duduk diam selama 24 jam. Tak kira lah berapa jam tu, contoh saja. Atau kedua-duanya berjalan bersama-sama, tak berpisah, bersama-sama berjalan ke beberapa tempat lain, sekalipun lebih daripada masa 3 hari. Bukan 24 jam, 3 hari. Mereka tak berpisah. Ini contoh. Musannif pengarang nak suruh kita faham makna majlis akad. Selagi mereka tak berpisah, berapa lama masa pun dia anggap majlis akad. Akad jual beli di kedai, maka mereka ni tak berpisah, duduk sembang. Jom kita pergi minum air, pergi lepak kedai mamak sejam. Lepas kedai mamak, jom kita pergi rumah aku pula makan nasi. Pergi rumah dia pula berjajan. Petang, jom kita pergi berjalan pula. Dua-dua di atas kereta, tak berpisah. Dia anggap masih dalam majlis akad. Dia akad jual beli pagi, akad jual beli pagi, petang ni pun masih belum berpisah lagi. Dua ni ke mana-mana pun.
Pergi makan pun sekali, semayang pun sekali, ambil wudu pun sekali dekat-dekat. Tak berpisah dua ni. Malam tu baru berpisah. Sebab tidur tak sekali. Kalau tidur sekali tak berpisah juga. Tu dia kata 3 hari tu. Lepas tu balik tidur asing-asing, mula balik saja, maka berpisah majlis akad. Pagi dia akad, petang baru berpisah. Lama dia boleh fikir, aku nak jadi ke tak jadi ni, beli kereta ni. Bincang kita beli kereta tuan-tuan second hand ni. Akad dah selesai dah, tapi tak berpisah lagi, duduk sembang lagi 2-3 jam. Maka tetap kita boleh nak cancel. Tu kerana masih lagi majlis akad. Sekalipun lebih daripada masa 3 hari masih kekal khiyar keduanya. Kedua ni penjual dan pembeli. Kerana tidak bercerai, tidak berpisah badan keduanya. Badan mereka tidak berpisah. Dia anggap khiyar majlis. Baik, kita masuk sedikit tuan-tuan, satu perenggan yang kedua kita sambung bulan depan. Baik, ini masuk khiyar syarat. Khiyar syarat pun tuan-tuan kita jangan guna. Khiyar majlis pun kita jangan guna, apatah khiyar syarat. Khiyar majlis tu jangan kita guna, khiyar syarat lagi-lagilah jangan kita guna. Apa dia khiyar syarat tuan-tuan? Khiyar syarat ini, apa makna syarat? Penetapan, menetapkan, mensyaratkan 3 hari 3 malam sama ada jadi beli ataupun nak cancel. Ini tawaran daripada syariah. Ini tawaran. Kita bukan bincang tentang tawaran biasa tuan-tuan, tapi kita bincang tentang tawaran yang digubal oleh Allah Ta'ala. Bukan kata memang khiyar ni memang kita dah panggil dah lupuh, tapi dah lupuh pun kita belajar juga. Kenapa? Kerana dia merupakan salah satu hukum syarak. Seperti solat tuan-tuan. Solat ni hari ni walaupun antara Nabi sebut akhir zaman tuan-tuan, antara syariat yang last sekali ialah solat. Kalau solat pun dah ditinggalkan, maksud tinggal tu ada 2 makna selalu kita beri. Tinggal dengan makna orang mengerjakan solat tidak mengikut peraturan yang sebenar, tu makna tinggal. Tinggal makna yang kedua. Makna tinggal pertama memang dia tak pernah solat, itu kita faham. Makna tinggal yang kedua juga dia melakukan solat tetapi tidak mengikut peraturan di sisi syariat. Rukun dia, sunat ab'adnya, peraturan rukunnya dia tak follow satu persatu, tu dia panggil implementnya tidak menepati dengan syarat ataupun terma dan syarat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, maka orang panggil dia meninggalkan solat. Maka tidak hairan tuan-tuan kalau muamalah orang panggil ditinggalkan, tak berlaku lagi praktis sebenar di lapangan. Kenapa? Kerana memang apa yang Nabi sebut berlaku. Apa yang Nabi sebut berlaku. Nabi kata akhir orang tinggal ialah syariat yang terakhir. Sekarang ni masih lagi ada tuan-tuan walaupun minoriti, iaitu orang meninggalkan sembahyang. Orang meninggalkan sembahyang. Syariat lain dah banyak muamalahnya ditinggalkan. Sistem kekeluargaan, beberapa hukum-hukum asas dalam sistem keluarga tidak lagi diimplement. Tu apa nama ini? Paraid ditinggal lama dah paraid tuan-tuan. Cuma ada sekarang ni baguslah ada timbul balik paraid ni. Boleh tahan lagi lah paraid tu sebab masih lagi ada tawaran. Masih lagi ada tawaran. Tapi bawah itu munakahat, muamalat, last sekali ibadat. Jadi kita tidak hairan. Cuma kenapa tuan-tuan kita dari segi motivasinya, kenapa kita nak belajar juga walaupun dah tak berada, tak diimplement di pasaran, di lapangan dah tak buat, kerana dia hukum. Kita belajar ada bayaran, ada pahala. Dan nak satu lagi tuan-tuan, implement 2. Pahala belajar asin, pahala implement asin. Tuan-tuan belajar solat, tuan-tuan tak solat, dapat pahala belajar solat. Tapi dia tak boleh buat teori. Aku tak belajar, tak apa, aku buat, dapat pahala buat. Tak boleh. Dia kalau tak belajar, dia buat dengan tak kena, bahaya lagi. Dia panggil formula dia selalu kita sebut tiap-tiap ibadat yang fasidah, yang tak diterima oleh Allah Ta'ala, maka haram di sisi Allah. Kerana tuan-tuan, Allah minta kalau nak buat ibadat yang betul menurut kehendak aku.
Jangan buat ibadat yang tak berbetulan, tak kena dengan kehendak dia. Itu salah, sebab tu dipanggil fasidu. Salah. Jadi kalaulah kita nak implement, kena tahu. Jadi dapat dua pahala. Satu, pahala mencari maklumat, mencari ilmu, itu pahala hasil. Pahala pun dah besar tuan-tuan, pahala cari ilmu. Yang kedua tuan-tuan, pahala buat, dia panggil pahala beramal. Sebab itulah bukan auto tuan-tuan. Nabi sebut bukan tiap-tiap orang yang ada ilmu ini dia mampu buat terus. Tidak. Kadang-kadang kita tahu tapi buat tak mengikut apa yang kita tahu. Kadang-kadang kita tahu bagi salamnya begini yang betul, tapi ketika di lapangan, ketika praktik, dia tak jadi dengan apa yang kita tahu. Jadi sengkong juga. Dia tak jadi Assalamualaikum. Tapi dia kalau solat ada setengahnya betul, setengahnya tak betul juga. Setengahnya dalam solat jadi Assalamualaikum warahmatullahi, cantik dalam solat. Tapi di luar solat sengkong dia tak jadi. Ada yang dua-dua lagi teruk. Dalam solat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu memang fail dua-dua. Dalam solat fail, di luar solat fail. Tapi nak cerita tuan-tuan, apa yang kita tahu tak semestinya kita ada kekuatan untuk auto buat. Sebab tu kita perlu kepada kekuatan taufik daripada Allah Ta'ala. Taufik ni banyaklah, untuk dapat taufik ni ada banyak sumber. Kerana kata kunci dia keberkatan. Berkat ilmu kita barulah ada kekuatan untuk buat. Macam kita lah, kadang-kadang tuan-tuan kita dah tahu kalau pergi di lapangan, pergi di pasar raya, nak kena jual beli kod yang sebenar, tapi terlupa. Tak kira lah kita dapat tawaran, banyak tawaran. Tak boleh jual beli yang sebenar, boleh pilih jual beli mu'attah. Tak boleh pilih jual beli mu'attah. Yang last kali, yang ketiga ni ialah akad heboh saja, heboh bisawab ataupun heboh saja. Pastikan transaksi ini, pertukaran ini ada, kita ikut mana-mana tawaran. Sama ada nak ikut akad jual beli, tak boleh apply Ustaz untuk jual beli sebab cashier tak nak sebut saya jual. Okey, pilih yang kedua, ada nama dia jual beli mu'attah, jual beli tanpa ada ijab qabul, tapi terlupa. Mai bayar terlupa. Kenapa? Kerana itu saya sebut tadi, kita tahu tidak semestinya kita mampu untuk buat sama dengan apa yang kita tahu. Tapi kalau tak tahu tuan-tuan, memang tak perlu tanya. Memang dia buat ikut hantam dan bedal sahaja. Baik. Jadi kita sebut tadi tuan-tuan, khiyar syarak ini di mana tempat kita nak letak, di mana tempat kita nak pilih dia, iaitu tuan-tuan di dalam ijab qabul. Kalau tadi dalam majlis akad lain, itu nama dia khiyar majlis. Khiyar syarak dia tempat tawaran Allah Ta'ala berada di mana? Berada dalam ijab qabul. Pilih 3 hari 3 malam, sama ada nak jadi jual beli ataupun nak cancel sepanjang 3 hari ini. Di mana tempat pilih? Dalam ijab qabul. Mana contoh tuan-tuan? Contoh kita kata jual beli. Biasanya tuan-tuan, kadang-kadang dulu-dululah, sekarang dah tak ada. Jual beli besar saja dia ada khiyar. Jual beli kereta, motor, rumah, binatang. Kalau jual beli gula-gula, beras, jangan ada khiyar syarak. Sebenarnya khiyar syarak ada semua jenis barang, kecil, besar, murah, mahal, boleh pilih. Beli gula RM2 lebih saja, boleh khiyar, boleh. Sampai di rumah tiba-tiba tak jadi, gula dah stok, gula dah banyak, terfikir balik nak pulang balik ke kedai, boleh ataupun tidak? Boleh, sebab kita dah pilih khiyar syarak. Macam mana tempat tuan-tuan pilih? Tuan-tuan letak pilihan ini di last ijab qabul. Contoh, kita beli kenderaan, kereta. Harga kereta ini contoh dia, kita beli harga second hand, kereta kita ini harga dia 50k. Kita akad, penjual kata saya jual kereta ini dengan harga 50k tunai. Itu komplit tuan-tuan. Itu dia panggil lafaz yang penuh, skrip ijab secara full, penuh. Kalau paling pendek, ijab ni macam mana paling pendek? Kena tahu juga paling pendek. Saya jual. Paling pendek tuan-tuan, saya jual. Paling pendek. Barang dia tahu, harga dia tahu, cash dia maklum.
3 item lagi dia dah maklum, sah. Dia kata saya jual, barang dia tak sebut, harga dia tak sebut, cash, tunai atau hutang dia tak sebut, sah. Sebab barang dia maklum, barang depan dia ataupun dia pernah tengok, harga dia maklum 50k, dan hutang atau cash dah maklum. Paling pendek tuan-tuan, saya jual, sah. Dan pembeli pun tuan-tuan, pembeli cakap apa? Pembeli cakap saya beli kereta ini dengan harga 50k tunai. Selepas tunai tuan-tuan kena tambah, ini tempat tambah pilihan syarat. Saya pilih khiyar syarat, ataupun nak fullkan 3 hari. Sebenarnya tak perlu kata 3 hari, sebab khiyar syarat memang 3 hari saja, tak lebih daripada itu. Tawaran itu terhad, syariat menhadkan hanya 3 hari, tak lebih. Seulang sekali lagi tuan-tuan, kalau kedua-dua nak pilih, boleh. Kedua-dua mesti isikan. Penjual kata saya jual kereta saya dengan harga 50k tunai dan saya pilih khiyar syarat, titik. Kemudian penjual ini, pembeli terus sambung, saya beli kereta ini dengan harga 50k tunai, saya pilih khiyar syarat, settle, sah tuan-tuan. Lepas habis qabul, sah. Apa makna sah? Kereta itu menjadi milik sementara, tak menjadi milik tetap lagi, sebab 3 hari. Kereta ini menjadi orang panggil KIV, sebenarnya dia hold, dia panggil hold ni tergantung pemilikan 3 hari. Tapi kalau tuan-tuan tak khiyar syarat, terus auto milik. Tuan-tuan tak pilih syarat, tuan-tuan kata saya beli, itu saja. Harga tak sebut dah tahu, barang tak sebut dah tahu. Maka auto, selepas tuan-tuan kata saya beli, auto berpindah. Selepas tuan-tuan pegang barang itu, dia panggil pindah milik secara terus. Barang itu milik tuan milik pembeli, dan duit yang dipegang oleh penjual milik penjual, kalau dia tak pilih khiyar syarat. Tapi kalau dia pilih khiyar syarat tuan-tuan, 3 hari tergantung. Selepas 3 hari barulah rasmi pemilikan kedua-dua belah pihak. Itu dia punya khiyar syarat. Harus bagi penjual dan pembeli ni. Kita baca terus tuan-tuan, kita dah faham tadi. Atau salah seorang mensyaratkan khiyar dalam masa yang tertentu, jangan lebih daripada 3 hari dari waktu disyaratkan. Waktu dalam lafaz tadi. Jadi dalam tempoh itu kedua-duanya boleh pilih beli terus atau cancel. Syaratnya barang itu tidak binasa dalam masa itu. Masa 3 hari barang tak rosak, okey. Sekiranya barang itu jenis yang boleh rosak, batallah akad jual beli itu. Kalau barang itu rosak, tuan-tuan beli kuih, tidak boleh khiyar. Kuih, dia kuih tidak sampai. Barang yang tak boleh bertahan 3 hari, maka tak rosak, akad khiyar, tak boleh pilih khiyar. Tuan-tuan beli pagi makanan, malam basi, tak boleh khiyar. Dia kata, ni cakap kat penjual, pembeli kata, ni bos, saya beli kuih ni, kalau malam basi saya hantar. Memanglah malam basi, tak boleh khiyar, tak sah khiyar. Dia kata sepatut kuih besok boleh bertahan lagi. Kuih dia boleh bertahan besok. Nak hantar malam. Ada juga jenis pembeli tak apa betul. Dia kata kalau malam basi ni tak pandai ni, tak pandai buat. Dah tak pandai buat sendiri lah. Memang kalau tak pandai buat, nak sampai besok tak basi. Jenis-jenis kuih memang boleh bertahan besok tuan-tuan, tapi tak elok lah. Doktor tahulah. Tak elok lah sampai besok 24 jam. Tak sah. Lebih 3 hari tuan-tuan, kalau jenis makanan yang tak boleh bertahan 3 hari, tak sah khiyar, tak boleh pilih khiyar. Maksud dia sah jual beli, cuma tuan-tuan tak boleh pilih khiyar. Itu saja. Jual beli sah, saya beli kuih, ya beli. Paling simple tuan-tuan, dia kata jual, kita kata beli. Itu paling simple. Kalau kita nak beramal dengan hukum pertama, dia panggil jual beli yang sebenar. Ada 3 akad tadi kan. Tak boleh akad jual sunat, kita kata beli, dia tak nak cakap berjual, itu tak boleh. Maka kita kena pilih akad yang kedua. Apa dia? Akad jual beli mu'attah. Apa dia jual beli mu'attah? Jual beli yang tidak ada ijab qabul. Kita serah duit, dia serah barang, tanpa ada lafaz ijab qabul. Sah ke tidak? Dalam mazhab kita qadha sah, tapi qadha tamak tidak sah. Tapi tak apalah, masih ada peluang.
Maka kita pun pilihlah apa dia terlintas di hati kita. Aku ni pilih jual beli mu'attah. Bukan jual beli atah, jual beli mu'attah. Jadi jual beli yang tidak ada ijab kabul. Kalau kita tak nak pilih ni juga, sebenarnya boleh pilih yang ni lah, tapi dia tak nak pilih, ada satu tawaran tuan. Last sekali alternatif ketiga. Apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan, ketika serah duit, bagi ada mana-mana akad. Jangan senyap tak ada pilih mana-mana akad. Tuan-tuan pilih akad yang terakhir, iaitu heboh saja. Dia serah ni, kita anggap dia heboh. Dia tak berlafaz apa, tak perlu tanya. Dan kita serah duit ni paling penting. Penyerahan duit kepada penjual. Kita kata saya heboh. Heboh ni ada dua. Pertama lafaz, ataupun yang kedua kinayah. Kinayah ni senyap. Kita niat dalam hati saja. Itu termasuk dalam kinayah. Isyarat dah berbunyi. Baik, insya-Allah tuan-tuan kita akan sambung bulan depan. Sambung bulan depan di mana? Itu di bawah sekali tadi. Kita dah baca habis dah tadi. Syarat barang itu tidak binasa di masa itu sekiranya barang itu jenis yang boleh rosak, batallah akad jual beli itu, melainkan jualan barang jenis riba, jualan yang membuat kepada merdeka, membeli bapa. Ini kita akan sambung balik minggu bulan depan. Maka barang jualan atau manfaat, insya-Allah kita akan sambung balik bulan depan pendetailan jenis-jenis jual beli yang boleh diakad, boleh dipilih syarat. Ini kita akan sebut bulan depan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.